Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya nak sentuh tentang topik 3, direct stress. Okay, untuk rujukan pelajar-pelajar lah. Okay. Chapter 3 adalah berkaitan dengan direct stress. Okay. Direct stress ni berkaitan dengan struktur tiang. Kalau chapter 1 dan chapter 2 kita berkaitan dengan beam. Okay, berkaitan dengan beam. Tapi direct stress ni adalah struktur tiang. Okay, walaupun kita analisis dia secara baring, tapi khusus direct stress ni tentang tiang. Okay, direct stress ni formula dia adalah direct stress equal to force over cross sectional area. Okay, force over cross sectional area. Dekat mana force, dekat mana cross sectional area. Nanti kita akan tengok selepas ini. Okay, untuk formula dia kamu kena ingat lah. Okay, intensity of stress, simbol dia sigma ni, equal to force, kamu boleh shortkan sebagai F, dan cross sectional area kamu boleh letak dia sebagai A. Okay, ni contoh satu objek. Okay, satu objek, contohnya tiang. Tiang ni dia dalam keadaan baring lah. Contohnya dalam keadaan baring. Ada dua keadaan yang berlaku kepada objek ni. Okay, struktur ni. Satu, apabila dikenakan force. Force ni ditarik daripada objek, ditarik keluar. Okay, force ni ditarik keluar. Okay, ditarik keluar. Kamu tengok anak panah dia keluar. Okay, maksudnya objek ni dia sedang mengalami tension. Okay, tension, sedang mengalami tension ataupun tegangan. Okay, kamu ibaratkan kamu ambil getah, tali getah, kamu tarik. Okay, maksudnya getah tu akan mengalami tegangan. Okay, mengalami tegangan. Okay, bagi keadaan yang kedua adalah compression. Compression ni keadaan dia bila kita tekan objek tu dari kedua-dua belah, kiri dan kanan. Kamu nampak arrow dia masuk ke dalam. Okay, objek ini kita tekan, kita kenakan force, kita kenakan daya daripada luar ke dalam. So, objek ini sedang mengalami mampatan, compression. Mampatan, compression. So, dua keadaan. Tarik, berlaku tegangan. Tekan, berlaku compression. Mampatan. Okay. Okay, kita tengok keadaannya. Okay, ini contoh macam objek ni. Kamu tahulah, objek ni P ataupun P ni F ke P ke sama je. Yang penting kamu tengok ada arrow keluar ni, itu maksudnya force. Okay, tak kira lah dia letak sebagai P ataupun F, ini maksudnya force. Force yang ditarik. Okay, so kita nak apply dalam formula tu, kita kena ambil nilai P ni berapa. Untuk area, kita kena ambil cross sectional area. Cross sectional area ni kat mana? Okay, ni hujung ni. Okay, hujung ni. Kalau petak, gunakan formula untuk kira rectangular punya area. Kalau dia bulat, kena guna kena guna circle punya area. Circle punya area pi d kuasa 2 per 4. Kena guna formula itulah untuk dapatkan area dia. Okay. Okay, yang tadi, yang atas ni adalah tension. Okay, yang berlaku tension. Okay, yang ni pun sama. Okay, dia kenakan force. Ini P ni adalah force. Area dia, area yang kecil ni lah. Okay, yang depan ni. Okay, dua keadaan. Satu, force dia ditarik keluar. Satu lagi keadaan dia, force dia ditekan ke dalam. Okay, kamu ibaratkan belakang ni adalah dinding. Kat belakang ni pun adalah dinding. So, bila ditarik, akan berlaku, ditarik P ni ditarik keluar, akan berlaku pemanjangan. Okay, akan berlaku pemanjangan. Okay, pemanjangan ni, perbezaan pemanjangan ni, kita letak dia sebagai delta L. Okay, tak nampak ni, ada tulis delta L kat sini. Okay, ni delta L. Delta L ni dekat kawasan ni lah. Okay, dekat kawasan ni adalah delta L.
perbezaan panjang. Okey, panjang asal. Okey, panjang asal ni adalah kat sini. Okey, panjang asal adalah dekat sini. Sampai kat sini. Okey, kat sini. Ni panjang asal L. Okey, bila tarik ada berlaku pemanjangan. Okey. Dia berlaku elongation. Okey. Elongation ataupun contraction itu adalah deformation. Okey. Deformation ni terbagi pada dua, satu elongation, satu contraction. So untuk pemanjangan, untuk tension dia berlaku pemanjangan. Pemanjangan tu adalah delta L. Jumlah beza panjang tu adalah delta L. Panjang asal adalah L. Okey, untuk tension. Untuk compression, dia berlaku pemendekan ataupun contraction. Okay, dia berlaku contraction. Dia pendek. Bila kita tekan, dia jadi makin susut dia punya saiz. Panjang. Okay. Saiz dia makin panjang, dia makin susut. Okay. Jumlah yang dia susut tu adalah delta L. Tapi panjang asal adalah panjang yang sebelum dia pendek. Okay. Panjang asal adalah sebelum dia pendek. Kemudian bila kita tekan, dia pendek sampai kat sini. So jumlah ini, perbezaan dia adalah delta L. Okay, ini untuk contraction ataupun pemendekan. Okay, jumlah beza pendek itu adalah delta L. Okay, ini ditekan. Dia berlaku tension. Okay. Kita dah sentuh stress punya formula. Sekarang kita nak tengok strain punya formula. Okay, strain punya formula kita wakilkan sebagai E. Macam ni lah. E. E. Strain equal to change in length. Sama ada elongation ataupun contraction tu yang kita letak sebagai delta L bahagi dengan original length, panjang asal. Okay, so kena ingat lah. Yang tadi bila kita tengok ni delta L, L. Nak cari strain kena ada delta L, kena ada L. Kalau kita tengok balik kepada gambar rajah tadi, delta L dia itu ada perbezaan panjang. Original length adalah panjang asal. So dapat dua ni kamu boleh kira strain. Sama juga dengan tension punya condition. Delta L ni pemendekan dia, perbezaan pemendekan. Dan L ni adalah original length sebelum dia pendek. Okay, masukkan dalam formula delta L over L. Okay. Okay, ada lagi satu keadaan. Bila kita gunakan stress dan juga strain ni, kita boleh dapatkan nilai Young modulus of elasticity. Okay. Young modulus of elasticity. Okay. Itu adalah nama-nama dia lah. Macam mana nak dapatkan modulus of elasticity? Okay, kita guna formula ni. Capital E. Okay. Capital E. E besar sama dengan, ini tadi kan simbol untuk stress. Dan kamu bahagikan dengan, ini simbol untuk strain yang bawah ni. Okay, bawah simbol untuk strain. Atas simbol untuk stress. Jadi stress bahagi dengan strain. Dah dapat stress bahagi strain. Kamu boleh dapat nilai yang modulus of elasticity. Ataupun boleh guna rumus ni. E ni adalah yang modulus equal to P ni adalah force. L adalah original length. A adalah area. Dan delta L adalah change in length. Okay, ni dia punya deformation. Sama ada elongation ataupun contraction. Jumlah beza panjang untuk delta L ni. So, kena hafal tadi 3 formula. Okay, kena hafal 3 ataupun 4 formula lah. Okay, formula yang pertama adalah stress equal to F over A ataupun stress equal to P over A. Okay, formula yang kedua adalah strain equal to delta L over L. Formula yang kedua. Dan formula yang ketiga dan yang keempat ni, kamu kena hafal yang modulus equal to stress over strain ataupun yang modulus equal to PL over A delta L. Okay, P ni adalah force. Tak kira lah. Ataupun kalau biasa orang tulis pun sama je. E equal to FL over A DL. Okay, kalau gunakan F untuk P ni sama je. Okay, yang penting kita tahu kat depan ni force. Yang kedua ni length. A ni area. Delta L ni adalah change in length. Okay,
different length different. Okay, untuk contoh-contoh calculation, okay, agak jelas ditunjukkan dalam contoh ini. A, macam mana nak kira contoh A ni, nak kira direct stress. Okay, kita ingat formula stress. Stress equal to P. P ni untuk force, A untuk area. Macam mana nak dapatkan area untuk segi empat? Yang macam saya cakap tadi, dia punya cross sectional area tu kat sini. Okay, yang color grey ni. Force kat mana? Force yang dekat luar ni lah, yang sedang menarik. Sedang menarik 20. Okay, sedang tarik 20. So P dia adalah 20. Area dia adalah 20 kali 40. Tapi pastikan unit dia betul lah. Yang macam kilonewton ni kita tukar lah 20. Kilo ni kita tukar kali sebagai 10 cos 3. Okay, dia pakai cm, kita nak tukar kepada meter. So dia jadi cross sectional area. Kalau 20 cm ni samaan dengan 0.2 meter. Kalau 40 cm samaan dengan 0.4 meter. So dia dapatkan dalam meter. 0.2 darab 0.4. Area ialah 0.08 meter. So dia gunakan area 0.08. Force 20 kali 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 ni sebab dia kilo Newton. So bila kita kira, kilo ni dah tukar tadi. So tinggal Newton saja. Newton. Okay. 0.08 ni adalah meter kuasa 2. Jadi dia bahagi meter kuasa 2. Okay. Contoh yang pertama. Okay. Contoh yang kedua ni dia gunakan, kamu tengok kat sini, dia root dia bulat. Dia macam mana nak kirakan area bulat? Okay. Area bulat kamu gunakan rumus untuk kira area untuk circular punya area. Okay. Area bersamaan pi d kuasa 2 per 4. Pi d kuasa 2 per 4. D berapa? D adalah kalau kamu nak tukar meter, kamu kena bahagi 1000 ataupun kamu tambah 10 kuasa negatif 3. Sebab kita milimeter nak tukar kepada meter. Kalau meter nak tukar kepada milimeter, kamu darab 10 kuasa 3. Tapi kalau milimeter nak tukar kepada meter, kamu kena darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Itu untuk D ni. Untuk D. D kuasa 2. Jadi dalam kurungan 10 kuasa negatif 3 ni untuk kurungan kuasa 2. Jadi untuk D. Yang dalam kurungan ni adalah D. Kuasa 2 bahagi 4. 4. Ini formula kan. Okay, jadi kira untuk area dapatlah 7.85 kali 10 kuasa negatif 5 meter kuasa 2. Ini untuk area saja. Okay. Macam mana nak kira stress? Stress adalah force over area. Okay. Force dia berapa? 90 kilo ni nak tukar kepada Newton. 10 darab 10 kuasa negatif 10 kilo Newton ni nak tukar kepada Newton saja. Kilo ni dia akan jadi 10 kuasa 3. Jadi bila kita tukar 10 darab 10 kuasa 3 Newton. Untuk area, saya ambil nilai area ni 7.85 yang dah dikira. Okay. Kita tengok contoh macam mana dia kira. Stress adalah P over A. P tadi 10 darab 10 kuasa 3. Area tadi yang dah dikira 7.85 10 kuasa negatif 5. So bila kita kira, yang atas ni adalah Newton. Yang bawah tadi asalnya dia bagi dalam mm. Tapi bila kamu dah tukar, dia jadi dalam meter. Jadi Newton per, yang kat sini ada per, bawah ni meter. Jadi meter kuasa 2. Okay, untuk strain, kita tahu change in length over length. Change in length diberi dalam soalan 0.03 mm. Okay. Length dia berapa? Length dia 40. Jadi 0.03 bahagi dengan 40. Okay, 0.03 bahagi dengan 40. Okay, dapatlah 7.5 kali 10 kuasa negatif 4. Okay, tak ada unit. Sebab kalau kamu tukar kepada meter, dia per meter. Kalau kamu tukar kepada mm, mm per mm juga. Jadi unit dia hilang. Okay. Macam mana nak kira yang modulus? Yang modulus adalah stress over strain. Stress dah dikira kat sini. Okay. Stress dah dikira kat sini. Strain dikira kat sini. Okay. Jadi ambil nilai stress bahagi dengan strain. Kamu dah dapatlah nilai yang modulus.
Okey, dapat nilai yang modul 1.53 10 kuasa 12 Newton per meter kuasa 2. Okey, ini pula satu contoh rod yang hollow. Rod hollow ni dia beri panjang dia 600 mm. Dia beri diameter luar 30, diameter dalam 20. Maksudnya diameter dalam ni ada hollow lah tengah-tengah ni. Ada ruang kosong kat tengah ni. Dia umpama batang pipe. Ada pipe. Batang pipe tengah kosong. Okey. Kemudian ditarik. Okey. Memanjang beban dikenakan memanjang. Bila memanjang ni maksudnya ditarik. Dia mengalami tensile. Dia mengalami tensile. Ditarik. Load dia banyak mana? Load dia adalah 50 kN. Okey, ni load 50 kN ni adalah nilai force yang dikenakan. Ini adalah nilai P ataupun nilai F. Okay, nilai P ataupun nilai F sama je. Okey. Kemudian satu lagi maklumat dia memanjang sebanyak 0.2. Okey, memanjang. Memanjang ni maksudnya delta L. So kita tulislah L dia 600. P dia 50. Diameter dalam, diameter luar 30, diameter dalam 20. Tulis kat sini. Kemudian tulis delta L dia 0.2. Tulis balik semula. Sekarang ni maklumat ni yang kita ada. Kita nak cari apa, semua ada kat sini. Kita nak cari yang pertama kita kena cari keratan rentas lah. Disebabkan dia hollow dekat tengah ni, kita nak cari area ini saja. Macam mana nak cari area ni saja? Kamu kena kira area untuk diameter yang besar. Area untuk diameter yang besar. Tolak area untuk diameter yang kecil. Seperti yang dilakukan pada calculation yang dekat depan ni. Area besar. Pi di luar kuasa 2 per 4. Tolak pi di dalam kuasa 2 per 4. Di luar, diameter luar, di dalam, diameter dalam. Pi, diameter luar dia tadi 0. berapa, kamu tukarlah. Kalau kamu nak pakai mm, dia akan kekal mm kat sini. Diameter dalam 30. So 30 kuasa 2 per 4. Diameter luar, diameter dalam pula 20 kuasa pi 20 kuasa 2 per 4. So kamu kira kat depan, kamu kira kat belakang. Yang area untuk luar dia adalah 706.86 tolak area untuk dalam 314.6. Jadi kamu dapatlah area untuk tebal pipe tu adalah 392.7 mm kuasa 2. Sebab tadi kita tak tukar unit. Kita pakai mm, so unit dia akan kekal mm. So macam mana nak kira stres? Stres tadi kita tahu P dia adalah 50 kN. 50 kN. Kalau kamu nak tukar kepada Newton saja, maksudnya 50 kali 10 kuasa 3. Kalau kamu nak pakai kilonewton, tulis terus 50 kilonewton lah. Dia punya area boleh ambil kat sini 392.7. Jadi bila kita bahagikan, kalau kamu tak tukar unit kilo tadi kepada Newton saja, dia akan dapat 0.127 kilonewton per mm kuasa 2. Tapi kalau kamu letak 10 kuasa 3 Newton, yang kilo tu kamu tukar 10 kuasa 3, dia akan dapat seperti jawapan kat bawah ni lah. Jawapan kat bawah ni. So settle untuk stress. Untuk strain, strain ni adalah change in length over original length. Change in length tadi kita tahu 0.2 mm. Length asal dia adalah 600. Jadi change in length over L maksudnya 0.2 bahagi 600. Kita tengok dia buat 0.2 bahagi 600, dapatlah dia punya strain 3.33 kali 10 kuasa negatif 4. Apa lagi yang kita boleh kira? Kita boleh kira dia punya modulus of elasticity lah. Tapi tak diminta dalam soalan. Kalau nak cari modulus of elasticity, strain bagi stress, dapatlah modulus of elasticity. Kita tengok contoh yang seterusnya adalah sebuah tiang besi. Tiang besi ada dua juga diameter.
satu diameter dalaman, satu diameter luaran. Okay, sekarang ni dia nak diameter luaran. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah kita nak tinggalkan, kita nak dapatkan dalam bentuk formula diameter luaran. Sebab dia nak cari diameter luaran. Okay. Daripada formula asal, stres adalah P over A. Okay. Bila kita tukar formula tu, kita nak jadikan A sebagai perkara. Kita jadikan A sebagai perkara, jadi A akan berubah tempat dengan stres. Okay, sebab yang ni bahagi. Kita tengok formula dia. Okay, formula ni stres over P over A ataupun F over A. A ni bahagi. Jadi bahagi kalau pindah seberang dia akan jadi darab. Okay, dia akan jadi stress multiply with area equal to force. Okay. Jadi stress multiply with A. Kemudian bila stress ni kita pindahkan sebelah sini. Sebelum ni sebelah sini dia darab. Jadi kalau kita nak pindahkan sebelah kiri, sebelah kanan, kita nak pindahkan sebelah kanan. Jadi daripada darab dia jadi bahagilah. Pindah seberang kan. Pindah sama dengan ni. Dia pindah seberang. Sebelah sini dia darab. Dia pindah seberang dia jadi bahagi. A tu ni dah pindah sana. Jadi A sama dengan F over stress. Okay, itu yang berlaku pada formula ni. Okay. Itu yang berlaku pada formula ini. A equal to P over stress. Okay. A equal to P over sigma. Area bersamaan force bahagi dengan stress. A macam mana? Sebab dia ada dua diameter. So macam tadilah. Pi D luar kuasa 2 bahagi 4. Okay, tolak yang dalam pula. Pi D dalam diameter dalaman kuasa 2 bahagi dengan 4. Okay, ini ada kesilapan sikit kat sini. Pi diameter dalam kuasa 2 per 4. So kita masukkan apa benda yang kita ada. Okay, kita ada diameter luar kita tak ada, kita nak cari. Diameter dalam diberi 200 mm. 200 mm. So kita kira P over sigma dulu. Sigma diberi tegasan. Tegasan ni adalah stres. Stres dia adalah 90. So ini sigma ni adalah 90. Okay. Force berapa force? Force adalah ini. Menanggung beban. Beban ni maksudnya force 1.6 mega Newton. Mega maksudnya 10 kuasa 6. Jadi 1.6 kali 10 kuasa 6 bahagi dengan 90. Okay, bagi dengan 90. Dia kena sama Baik, sini dah Newton, sini pun kena Newton. Jadi nak Newton kan kawasan ni, mega ni kena darab dengan 10 kuasa 6 lah. Okay, kena darab dengan 10 kuasa 6 baru dia dapat. Tinggal Newton saja. Jadi darab 10 kuasa 6 maksudnya 1.6 darab 10 kuasa 6 Newton. 90 Newton. Okay, baru betul. Okey, bila dah kira nilai kat sini dapatlah P over sigma ni 17.78 kali 10 kuasa 3. Okey. Kemudian kita rearrange balik ni tolak. Ni bahagi 4 bahagi 4 kedua-duanya adalah bahagi 4. Kalau pindah sana dia akan darab yang benda ni akan darab dengan 4. Semua sekali akan darab dengan 4. Kemudian di sini tolak pi di dalam kuasa 2. So bila tolak kat sini akan jadi dia pindah seberang dia akan jadi tambah. Pi di dalam kuasa 2. Okey, tinggal pi di luar kuasa 2. Okey, pi ni pun kita nak pindah sana. Pi ni sebelah sini didarab, sebelah sana dia akan jadi bahagi. So diameter dalam kuasa 2 sama dengan yang atas ni semua bahagi dengan pi. Bahagi dengan pi. So kita pun kira bahagian belakang ni berapa nilai dia. Pi ni bersamaan dengan, kamu boleh tekan kalkulator pi. Dia akan adalah value dia. Ataupun kamu boleh tekan 22/7. 22 per bahagi dengan 7 untuk nilai pi. So kamu kira. Kira dapatlah 62638.2. 62.638.2 ni adalah delta luar kuasa 2. Untuk jadikan dia
diameter luar saja, tak ada kuasa 2, kamu kena punca gandakan benda ni. Okey, sekarang ni dia dalam keadaan kuasa 2. Untuk hilangkan kuasa 2, kena punca ganda. Bila kamu punca ganda, dapatlah diameter luar saja. Diameter luar dia sekarang adalah 250.28. Okey, ini diameter luar. Okey, ini step by step dia lah. Okey. Okey. Ini sama aja. Nak cari tegasan, strain dan juga modulus of elasticity. Okey, chapter yang bahagian yang seterusnya adalah tadi kita tengok satu objek, satu objek saja dengan satu saiz saja. Okey. Okey, kita tengok pula objek yang dia punya cross sectional area dia berbeza. Okey. Cross sectional area dia berbeza ni. Untuk contoh ni tengok area 1, area 2, area 3. Okay, area 2 ni kawasan ni lah, kawasan cross sectional area dia ni besar ni sajalah. Untuk area 2, area dia besar sikit, besar, paling besar. Untuk area 3 sederhana, tengah-tengah. Okay, ini kecil sikit, area 3 besar sikit, area 2 besar. Okay, ada perbezaan area dengan length. Ada length 1, length 2, length 3. P yang dikenakan samalah. P yang dikenakan P. P dikenakan. Dia tarik hujung. Okay, ini keadaan yang kedua. Tadi keadaan yang biasa. Satu saja objek, satu saja area, satu saja original length. Satu saja original length. Macam mana lah keadaan macam ni? Ada objek yang sama. Satu objek tu dia ada 3 area yang berbeza. Okay. So stres dia juga adalah berbeza lah. Stres dia adalah berbeza. Okay. Macam mana nak bezakan stres dia? Kita ingat balik, formula untuk stres adalah P over A. Jadi untuk kira stres bahagian AB, ni A ke B ni, untuk kira stres bahagian A ke B, force tadi, force ni dia kongsi sama je untuk semua. Okay. Force ni dia kongsi sama je untuk semua, P bahagi dengan area 1, area kawasan ni saja. So dapatlah stres untuk bahagian A ke B saja. Untuk area bahagian B dengan C, menggunakan force yang sama, bahagikan dengan area kawasan ini saja. So dapatlah area kawasan stres bahagian, dapatlah stres bahagian BC saja. Untuk CD begitu juga. P ni nilai dia sama saja untuk semua, bahagi dengan area bahagian A3 ni saja. Area 3 ni saja. Dapatlah stres untuk CD. Okey, begitu juga dengan change in length. Okey. Change in length tak sama disebabkan area dia tak sama. Okey, disebabkan area tak sama. So, kalau kita tulis balik delta L, ni change in length bahagian AB adalah PL over AE. Okey, PL over AE. Okey, delta L sama dengan PL over AE ni adalah diambil daripada formula yang dalam kotak ni. Delta L tukar dengan dia bertukar kedudukan dengan E. Ini bahagian sini dia bahagi, dia pindah sana jadi darab. Bahagian E ni dia darab, pindah sini jadi bahagi. Jadi delta L dah pindah sini, jadi delta L equal to PL over A. E ni pindah sini jadi AE. Okey. Okey, itu formula tu datang daripada sinilah. Okey, ini formula ni. Datang daripada situ. Delta L untuk bahagian AB, panjang untuk bahagian AB, pemanjangan. Bukan panjang, pemanjangan. Kalau panjang tu L. Okey, L. Bahagian AB ni ataupun L1. Okey. Pemanjangan bahagian AB bersamaan dengan P. P ni sama. L bahagian 1 bahagi dengan A bahagian 1 bahagi dengan E. Okey. E ni sama sebab objek ni adalah material dia sama. Okey, E sama, material dia sama. Kalau material dia tak sama, E dia berbeza. Okey. Kalau sini besi, sini aluminium, sini tembaga.
So E adalah tak sama. Okay. Kalau objek tu sama, material tu sama, E adalah sama. Okay. Macam ni objek adalah sama, so E adalah sama. Yang tak sama adalah L1 dia. Yang tak sama adalah A1. Yang tak sama adalah change in length ni, delta L. Yang tak sama adalah stress. Okay. So delta L bahagian AB bersama dengan P L1. Sebab kita nak tengok A ke B. A ke B ni adalah bahagian 1. So L1 bahagian dengan A darab E. A1 berapa? Masukkan nilai E. Kalau diberi nilai E. Okay, sama juga dengan yang bahagian BC. Delta LBC sama dengan P. L ni kena masuk L yang kedua lah. Sebab sekarang ni kawasan BC ni adalah kawasan yang kedua. Bahagi dengan area kawasan yang kedua. Area kawasan kedua ni darab dengan E. E ni modulus of elasticity. Okay, kalau diberi. So, sama juga dengan CD. Kawasan CD adalah kawasan yang ketiga. So, PL kawasan yang ketiga. Bahagi dengan A kawasan yang ketiga darab dengan E. E ni adalah modulus of elasticity. Okay. So, bila kita susun jumlah pemanjangan. Okay. Jadi, dekat sini ada pemanjangan. Dekat sini ada pemanjangan. Dekat sini ada pemanjangan. Jadi, dekat AB ada pemanjangan. Dekat BC ada pemanjangan. Dekat CD ada pemanjangan. Jadi, kita boleh totalkan. Kita boleh totalkan. Kita totalkan delta LAB tambah delta LBC tambah delta LCD. Kita totalkan dia menjadi sebagai jumlah, okay, jumlah pemanjangan. Okay. Ada bahagian A ada panjang sikit. Bahagian yang kedua ada panjang sikit. Bahagian ketiga ada panjang sikit. Jadi kita totalkan ni menjadi satu jumlah panjang yang satu je lah. Ada berapa pemanjangan. Okay. Kita pun tulis balik formula delta LAB. Delta LAB kita ambil. Kita letak kat formula ni. Delta LBC kita ambil, kita letak kat sini. Delta LCD tadi kita ambil, kita letak sini. Bila kita susun, apa yang sama adalah P dengan E. P dengan E sama. P dengan E sama. L dengan A tak sama sebab dia ada L1, L2, L3. A1, A2, A3. Maksudnya nilai A dia tak sama. Yang sama nilai P dan E. So nilai P dengan E ni kita boleh keluarkan. Kita boleh faktorkan. Jadi bila kita faktorkan dalam kurungan kamu akan tinggalkan nilai yang tak sama lah. Nilai yang tak sama adalah L1 over A1 tambah L2 over A2 tambah L3 over A3. Okay, faktorkan, tutup kurungan. So dapatlah satu formula delta L untuk keadaan macam ini. Delta L bersama dengan P over E darab L1 over A1 tambah L2 over A2 tambah L3 over A3. Okay, untuk keadaan beam ini. Untuk stres, kena guna formula ini. Kena guna formula ini untuk stres bahagian BC. Untuk CD, kena guna formula stres ini. Okay. Okay, ini adalah contoh. Okay, contoh macam mana dua bahagian lah. Dua bahagian. Objek ni adalah material dia sama. Okay, jadi bila material sama, nilai E dia sama. Okay, material sama, nilai E sama. Okay, tapi area dia tak sama. Kita tengok kat sini, kita nampak kita dapat tahu bahawa nilai A dia tak sama. Nilai L dia pun tak sama. Kita tengok nilai L dia adalah 150 untuk L1, untuk L2 adalah 200. Untuk area diameter yang pertama 12 mm. Dia kecil sikit lah nilai area dia. Untuk area yang kedua, diameter dia 17 mm. Bila dibagi diameter ni, kita tahulah objek ni adalah silinder. Jadi bila silinder, cross sectional area dia adalah bulat. Jadi bila bulat, kena guna formula bulat. Area untuk bulat. Okay, area untuk bulat, formula dia adalah pi j kuasa 2. Okay. So, dapatkan area untuk kawasan yang pertama menggunakan diameter ini. Pi d kuasa 2 per 4. Pi darab dengan 12 kuasa 2. Kemudian bagi dengan 4.
dapatlah area bahagian 1. Untuk area bahagian 2, pi D kuasa 2 per 4, pi darab dengan 17 kuasa 2 per dengan 4. So, kamu kira dapatlah nilai area untuk kawasan nombor 2. Okay, dalam mm kuasa 2 lah area. P berapa? P adalah 25 Newton. P adalah 25 Newton. A, tadi dah kira. L adalah 150. L1, L2 adalah 200. Okey, ini maklumat yang, ini adalah kat bawah ni adalah maklumat yang diberilah. Kat sini, dia bagi 210 giganewton. Kalau kita nak jadikan Newton saja, giga ni adalah 10 kuasa 9. Okey, seperti yang dia buat dekat bawah ni. 210 darab 10 kuasa 9 Newton per meter kuasa 2. Okey, kena hati-hati juga sini meter, yang lain semua milimeter. Jadi kena hati-hati. Okey, kena hati-hatilah. Yang lain milimeter, sedangkan electricity dibagi dalam meter. Okey, kena tukar kepada satu unit saja, nak meter ataupun mm. Okey, dia nak apa? Dia nak stress bahagian 1, dia nak stress bahagian 2, dia nak jumlah pemanjangan. Okey, dia nak jumlah pemanjangan. Boleh kira ke? Boleh? Boleh. Kita dapatkan stres bahagian 1. Macam mana? Stres bahagian 1 adalah P over A1. P dah kita tahu, 25. Stres area bahagian 1, kita kira lah. Pi, D dia tadi 12. 12 kali 10 kuasa negatif 3. Sebab dia nak tukar kepada meter, so kena darabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Tutup kurungan kuasa 2 bagi 4. Bawah ni adalah area. Okey, area dalam meter. Okey, tadi dia bagi 12 mm. 12 mm ni kalau nak tukar kepada meter, kena darab 10 kuasa negatif 3. Itu yang dia buat kat sini. Pi darab 12 kali 10 kuasa negatif 3. Tutup kurungan kuasa 2 bagi 4. So dapatlah dalam meter. Dalam meter 25 Newton. Tak perlu darab apa-apa. Jadi bila kita kira dapatlah 221.05 kali 10 kuasa 3 Newton per meter kuasa 2. Untuk stres bahagian 2 sama saja. Cuma nilai diameter saja yang lain. Masukkan nilai diameter kali 10 kuasa negatif 3. Sebab tadi milimeter, tukar kepada meter kena darablah 10 kuasa negatif 3. Tutup kurungan kuasa 2 bagi 4. So bila kita kira dapatlah stres bahagian yang kedua 110.14 10 kuasa 3 Newton per meter. Macam mana nak kira jumlah pemanjangan? Nak kira jumlah pemanjangan. Nak kira jumlah pemanjangan. Delta L. Delta L adalah bersamaan dengan PL over AE. Kita tengok balik formula tadi. Delta L adalah PL bahagi AE. Ataupun bila kita tulis dalam short ni untuk 3 keadaan tadi. Bila 2, tinggal 2 je lah. P over E, L1 over A1, L2 over A2. Untuk kalau ada 2 bahagian. Yang ni jadi 3. Sebab tu ada 3. L1, L2, L3, A1, A2, A3. Kalau 2 bahagian macam ni, maksudnya ada L1, L2, A1, A2. Okey, kita tengok balik. So, delta L adalah, delta L jumlah pemanjangan adalah, ada 2 bahagian, jadi pemanjangan bahagian 1 campur pemanjangan bahagian 2. Delta L1 campur delta L2. Jadi bila kita tulis dalam bentuk formula, P over E darabkan dengan L1 over A1 tambah L2 over A2. 2 saja ada. Tutup kurungan. So kita masukkan dalam nilai P ada. Nilai P tadi 25 kan. Nilai E ada. Nilai E adalah 210 kali 10 kuasa 9 Newton per meter. Nilai L dalam meter lah. Kena dalam meter. Dalam meter dia bagi L kat sini 150 mm. Kalau nak tukar kepada meter, kena darab 10 kuasa negatif 3. 150 darab 10 kuasa negatif 3. Kemudian area tadi, ambil nilai kat sini, letak kat sini. Kemudian untuk L2,
L2 diberi 200 mm. Tu nak tukar kepada meter, kena darab 10 kuasa negatif 3. Okay, kita tengok kat sini dia buat 200 darab 10 kuasa negatif 3. Maksudnya nilai kat sini dah dalam meter. Nilai kat bawah pun ada darab 10 kuasa negatif 3 tadi pun dalam meter. Okay. Kita kira P over E, ni nilai dia. Yang ini dah kira dapatlah 1327.43. Dan yang belakang ni dah kira dapatlah 881.06. So dah total dapatlah 2.63 kali 10 kuasa negatif 7 Newton per meter. Okey, untuk pemanjangan. Okey, soalan tadi minta pemanjangan. Okey, soalan tadi minta stres stres 221, stres bahagian 1 221.05 kali 10 kuasa 3. Dia minta stres bahagian yang kedua. Stres bahagian yang kedua adalah 110.14 kali 10 kuasa 3. Kemudian dia minta jumlah pemanjangan. Jumlah pemanjangan kena kira lah. Jumlah pemanjangan bahagian 1 tambah jumlah pemanjangan bahagian kedua. So dapatlah 2.63 kali 10 kuasa negatif 7. Okey. Okey. Okay, boleh cubalah exercise yang lain. Sama saja. Dia soalan dia cuma yang kalau yang ketiga ni ada tiga bahagian. Okey, bahagian soalan nombor 1 ada 2 bahagian. Soalan yang ketiga ada 3 bahagian. Okay, ni pun boleh cuba. Okay, ada 1 unit bar. Cuma kamu kena lukis balik lah. 1 unit bar yang mempunyai keratan rentas 50 mm kali 30 mm. Dekat sini kita dapat tahu bahawa objek ni keratan rentas dia petak. Jadi nak kira area dia adalah 50 mm kali 30 mm. Itu je. Okay. Kita tengok yang kedua. Suatu bar mempunyai luas keratan rentas 20 mm kuasa 2. 20 mm kuasa 2. Ni maksudnya nilai yang diberi ni adalah nilai area. Okay. Nilai yang diberi ni adalah nilai area. Okay. Nilai area 20 mm kuasa 2 dan mengalami tegasan sebanyak 31 Newton per mm kuasa 2. Ini adalah nilai stres. Okay. Dia nak apa? Dia nak tentukan beban. Maksudnya dia nak force. Okay. Dia nak nilai P ataupun nilai F untuk bahagian B. Untuk C, 1 bar 300 mm panjang. 300 mm panjang ni adalah nilai L. Okay, dikenakan daya tegangan. Tentukan keterikan sekiranya bar mengalami pemanjangan 0.02. Ini adalah delta L. Jadi dia nak keterikan, dia nak strain. Strain adalah delta L bahagi dengan L. Okay, untuk C. Okay. Ini dia nak E. E besar. Dia nak E besar, modulus ganjalan. Tentukan modulus ganjalan. Berapa nilai E besar tu? Bagi satu bahan logam 200 mm. Ini nilai L. Dan mengalami tegasan. Nilai tegasan dia bagi. Stres dah diberi. Okay. Nilai strain dia bagi dalam delta L over L. Kamu kena bahagikan dulu 0.15 bahagi dengan 200. Okay. Dapat nilai strain. Nilai stres ambil yang ni terus. Okay. 15. Kemudian kena kira yang ni tadi, nilai strain. Okay, 1 root 100 cm panjang, ini maksudnya nilai L. Dengan keratan rentas 2 cm kali 2 cm. Ini adalah nak kira area nanti. Dikenakan daya tegangan 1000 kg. Okay, 1000 kg kamu nak beban dia lah, force yang dikenakan. Sekiranya modulus ganjalan bahan adalah 2.0 kali 10 kuasa 6. Ni 10 kuasa 6. Okay, ini adalah 10 kuasa 6 kilogram per cm kuasa 2. Tentukan pemanjangan rod. Ini diberi nilai E. Okay, ini pun tak ada masalah untuk kira. Okay, nilai P dah diberi, nilai area dah diberi, boleh kira stres. Okay, kemudian dia bagi nilai modulus ganjalan, dia bagi nilai E. E besar. Kemudian dia bagi nilai L.
So yang kamu perlu buat adalah menggunakan formula. Okay, untuk soalan ni untuk soalan ni akan menggunakan formula yang belakang ini. Cuma dl ni, delta L ni akan jadi perkara lah. E akan pergi kat sini. Okay, tukar delta L dengan E akan berubah kedudukan. Tukar. Okay, dapatlah delta E, delta L. Dapatlah delta L, E kat sini, A darab dengan E, PL over AE, delta L kat depan. Okay. Kamu akan dapatlah nilai delta L untuk soalan E ni. Okay, ada banyak exercise kamu boleh cuba. Ini simple. Ini pun simple saja. Okay, F dengan G ni. Okay, ada banyak soalan. Okay, kita nak tengok soalan yang ini. Okay, kita nak tengok soalan yang ini. Complex section bar. Kamu tengok kat sini lorekkan dia berbeza. Okay, ada lorekkan yang berbeza pada bahagian AB. Kemudian lorekkan yang berbeza pada bahagian BC. Dan lorekkan yang berbeza pada bahagian CD. Okay, apa maksud dia? Maksud dia adalah nilai E adalah berbeza. Nilai E, modulus of elasticity bagi setiap kawasan ni berbeza. Dia ada E1, dia ada E2, dia ada E3. Dah tak macam tadi. Tadi bila objek sama, macam ni objek sama lah. Ni objek sama, 3 keadaan. Okay, semuanya keluli. Kalau yang ni keadaan dia tak sama. Ini lain, ni lain, ni lain. So E dia lain. Okay, E lain. Okay, macam mana? Okay, kita tengok keadaan dia. Atas sama sebab stres dia tak ada kaitan dengan E sangat. Stres adalah P over A. Tak ada nilai E kat sini. Stres P over A1. Stres bahagian 2 BC. P over A2. Stres bahagian 3 kawasan CD. P over A3. Ini sama. Tapi yang berbeza dekat bahagian delta L ni. Delta L bahagian AB adalah bersamaan dengan nilai P. P ni adalah sama sebab dia akan pakai untuk semua objek yang dalam ni. P adalah sama. L ni kena ambil setiap satu punya L. L bahagian AB berapa? Panjang kat sini berapa? Kemudian bila dia size dia tak sama, A dia tak sama lah. A dia pun tak sama. Nampak size dia tak sama. Kalau dia straight aja, A dia mungkin sama. Tapi dia tak sama. Area dia tak sama. So ada A1, ada A2, ada A3. Kemudian dia lorek berbeza. Maksudnya E dia pun tak sama. So E dia ada 1, E1, ada E2, ada E3. Ini perbezaan dia. E1, E2, E3. Bila keadaan macam ni. Lorekkan berbeza pada ketiga-tiga bahagian. Okay, so tadi kalau objek tu material sama, kita boleh letak P over E. Sekarang ni bila objek tu material dia tak sama pada ketiga-tiga bahagian, E dia tu akan terpisah lah. L1 over A1 bahagian E1 tambah L2 bahagi A2 E2 tambah L3 bahagi A3 E3. Tutup kurungan. P saja ada kat sini. Contohnya. Contoh calculation ni. Contoh calculation ni. Kamu boleh tengok lah. Ada dua objek berbeza. L berbeza. Area berbeza. Objek berbeza maksudnya E dia berbeza. Dua-duanya copper tapi copper dengan ketupatan yang berbeza lah. Area E dengan modulus of elasticity yang berbeza. Dua-duanya copper tapi copper ni copper satu lain elasticity dia. Copper yang kedua ni pun lain elasticity dia. So apa yang kamu buat adalah menggunakan formula. Ni chapter ni sebenarnya senang sebab dia menggunakan formula. Nak kira delta L. Delta L ada dua bahagian saja. So ada bahagian 1 dan bahagian 2 lah. P
darab dengan L1, A1, E1 ini E1. Sini E1 tambah L2 bahagi A2, E2. Yang ni tadi E1. L1, A1, E1 tambah L2, A2, E2. Untuk kurangnya. Kat luar ni P. So, boleh kira terus. Okay, area macam biasalah nak kira area. E ambilkan nilai E tadi. Okay, nilai E yang diberi kat sini. Ambil, masuk. Okay, cuma tadi diberi dalam giga Newton. So, giga ni 10 kuasa 9. Okay, nampaklah kat sini. 110 kali 10 kuasa 9. Okay, untuk E2, 150. Giga 10 kuasa 9. Okay, macam itulah. Dia ambil. Okay, ni kirakan. Okay, yang diberi dalam mm. Yang diberi dalam mm, tukarkan kepada meter. Okay, yang diberi dalam mm, tukarkan kepada meter, darabkan dengan pi. Okay, yang tukar kepada meter tadi darab dengan 10 kuasa negatif 3. Kemudian darab dengan pi, dapatlah nilai 1.767 kali 10 kuasa negatif 4. Untuk area bahagian 1. Untuk area yang kedua, dia bagi diameter dia. Tukarkan kepada dalam meter. Dapatlah nilai area bahagian yang kedua. So, kira dapatlah 2.813 kali 10 kuasa negatif 4 meter. Okay, meter. Ni cara nak kira area. Okay, untuk setiap bahagian tadi. Sebab dia silinder, cross sectional dia adalah bulat. Sebab tu dia pakai rumus pi d kuasa 2/4. Okay, ini nampak macam dia tak lorikkan berbeza. Tapi dalam soalan dia letaklah kat sini EK dan EL. Okay, E aluminium, E kuprum. Okay, satu bar keluli diikat dengan bar aluminium dengan panjang 700 mm dan 200 mm. Okay, luas keratan rentas bar keluli adalah 230 mm. Okay, kat sini baru kita dapat tahu luas keratan rentas bar keluli 230. Luas keratan bar aluminium adalah 150. Jadi mana yang besar? Yang besar adalah 230 mm. 230 ni adalah bar keluli. So kita tahulah yang depan ni adalah, yang besar ni adalah keluli. Yang ni kecil sikit 150. So ini adalah bar yang depan. Okay, yang depan ni bermaksudnya aluminium. Dia tak tulis kat sini. Okay, dia tak tulis kat sini mana keluli mana aluminium. Tapi bila kita baca soalan, 230 ni besar. Besar ni adalah yang inilah. Ini adalah bahagian keluli. Yang ini adalah bahagian aluminium. Okay, dikenakan mampatan. So nampak arrow dekat dalam, mampatan 25 kN. Okay, dapatkan jumlah pemendekan. Okay, tak ada beza pun. Masukkan saja dalam formula. Okay, masukkan saja dalam formula. L1, A1 berapa, E2. Ni E1 Macam tadi silap. Dia continue kat sini. L1, A1, E1 tambah L2, A2, E2. Bahagi L2 ni bahagi A2, E2. Okay. So kiralah. Kira. Yang giga ni adalah 10 kuasa 9. PA, dia bagi PA ni adalah Pascal. Pascal ni adalah Newton per meter kuasa 2. Okay, Pascal ni bersamaan dengan Newton per meter kuasa 2. So, giga gantikan 10 kuasa 9. Pascal adalah Newton per meter kuasa 2. So, kira kan dalam Newton per meter kuasa 2. Ataupun kalau yang ni, length ni kamu tukarkan kepada meter, ataupun yang meter ni kamu tukar kepada mm. Okay, terpulanglah. Yang penting dia mesti ada Newton per meter ataupun Newton per mm. Okay. Kalau kamu gunakan meter, jawapan ni nanti 0.844 kali 10 kuasa negatif 3 macam tu. Kalau kamu guna milimeter, dia akan dapat 0.844 milimeter. Okay, masukkan saja dalam formula.
Okey, ada lagi satu keadaan. Okey, ini keadaan yang disusun sebaris, yang disusun selari. Okey, macam mana keadaan dia? Okey, macam mana keadaan dia? Kalau tadi ini formula dia. Okey. Kalau objek tu berbeza, setiap bahagian tu berbeza jenis material, so guna formula ni. Kalau ketiga-tiga bahagian menggunakan material yang sama, menggunakan nilai E yang sama, so ini formula dia. So sekarang ni objek ni 3, tapi susunan dia macam ni. Ada 3, ada tembaga, zinc, aluminium, tapi disusun begini. Okay, macam mana nak selesaikan? Okay, ini maksudnya okay, ada 3 P yang berbeza. Okay, ini maksudnya ada 3 P yang berbeza, kan? Dan total nilai P ni adalah bersamaan dengan 125 yang kat luar ni. Ini ada nilai P dia sendiri, zinc ada nilai P dia sendiri, aluminium ada nilai P dia sendiri. Bila kita totalkan, baru dapat 125 nilai P total. Okay, begini. P tembaga tambah P zinc tambah P aluminium baru dapat yang total yang kat luar tadi, 125. Okay. Jumlah pemanjangan. Okay, jumlah pemanjangan adalah sama. Pemanjangan bagi setiap bahagian tu adalah sama. Okay. Kamu kira bahagian tembaga ke, kamu kira bahagian C ke, bahagian zinc ke, ataupun kamu kira bahagian aluminium, delta L adalah sama. Okay. Untuk keadaan ni, delta L dia sama ketiga-tiga bahagian. Tapi nilai P dia berbeza. Okay. Nilai delta L dia sama. Kira je mana-mana satu, kamu kira tembaga. So, nilai yang kamu kira untuk tembaga tu dapat satu nilai. Nilai tu adalah juga pemanjangan untuk zinc. Nilai tu juga adalah pemanjangan untuk aluminium. Okay, sama je. Dia akan dapat untuk ketiga-tiga. Kira satu dapat untuk 3 delta L. Okay. Okay, PL over AE. PL over AE. PL over AE. Okay. Okay, P ni tembaga, P zinc, P aluminium. L ni sama. Okay. L ni kalau kita tengok ketiga-tiga dia adalah sama. Okay, L dia sama. So sebab tu dia tak ada L tembaga, L zinc, L aluminium. Dia tak ada. Dia ada P aluminium, P zinc, P tembaga. Okay. Untuk area tu lain lah. Kamu tengok sign dia tak sama. Okay, ada area tembaga. Sebab material dia tembaga, zinc dan aluminium, E pun tak sama. A tembaga, A zinc, A aluminium. E tembaga, E zinc, E aluminium. So, guna saja formula tu untuk dapatkan nilai. Kita tengoklah mana nilai yang ada. Dia nak nilai apa? Tentukan agihan, beban, bagi dan tegasan bagi setiap bar. Okay, dia nak force, dia nak stress. Okay, dia nak force dan juga stress. So, pertama, dia ada banyak step lah ni. Okay, ada banyak step. Pertama, nak kira apa dulu? Kita kira P tembaga dulu. So, masukkan dalam formula ni. P tembaga darabkan dengan L. Darabkan dengan A tembaga, E tembaga. Sama dengan, kita ambil dua je. Okay. Kita ambil dua je. Contoh. P zinc darabkan dengan L, A zinc dengan E zinc. So, itu kita gunakan untuk kita buat calculation. Dua saja. Sama ada kamu ambil A ni, ataupun kamu ambil dua yang belakang ni, ataupun kamu ambil tembaga dan juga aluminium. Kamu samakan. So, dia ambil tembaga dan zinc. Samakan. Kita kira pin tembaga sama dengan susun balik. Susun balik. A kat sini dia bahagi, pergi sana jadi darab. E tembaga pun kat sini dia bahagi, pergi sana jadi darab. Okay. L, sini pun L.
Jadi L over L habis. Okay. Jadi A dengan E saja pergi sana. E ni tembaga. A tembaga. E pun tembaga. Dia pergi sana jadi darab. Sebab tu kamu tengok dia dekat atas kat sini. Kemudian kat sini bahagi. So, bahagi A zinc, E zinc. Darab dengan P zinc. Sebab P zinc saja tinggal. L dengan L ni dah hapus. Sebab kiri ada L, kanan pun ada L. P tak boleh hapus sebab sini P tembaga. Sini P zinc. Jadi dia keluar macam ni lah. Dia akan dapat macam ni. So masukkan nilai dia. Nilai A kamu kira. Nilai E dah diberi. Nilai A zinc kira. Nilai zinc diberi. Okay. Okay. Nilai A pun diberi. Okay. Nilai A pun diberi. Cuma kena darab 10 kuasa negatif 6 lah. Pasal A dia bagi dalam mm. So mm kuasa 2 nak tukar kepada meter. Kena darab 10 kuasa negatif 6. Okay. Mm kuasa 2 nak tukar kepada meter kuasa 2. Kena darab 10 kuasa negatif 6. So ni lah area tembaga. Area zinc. Elasticity tembaga. Elasticity zinc. Okay, 10 kuasa 9. 10 kuasa negatif 6. So kira dapatlah 325 bahagi 37500. Kamu akan dapat 15/13 P zinc. Sebab kita tak tahu ni. P tembaga dengan P zinc ni tak tahu. P tembaga, P zinc kita tahu. So dapatlah P tembaga bersamaan 15/13 P zinc. Okay, next. Next. Kita buat juga untuk lain. Okay. Kita buat untuk lain. Kita ambil lagi. Ini tadi kita ambil dua ni. Jadi kita ambil dua ni. Yang next mungkin kita ambil zinc dengan aluminium pula. Okay. Ataupun tembaga dengan aluminium. Dia ambil tembaga dengan aluminium pula. Buatkan macam tadi juga. Okay. Dapatkan P tembaga dengan P aluminium. Tadi P tembaga dengan P zinc. Okay. Yang kedua ni P tembaga dengan P aluminium. P tembaga dengan P aluminium pula. So dah dapat berapa dia punya pecahan ni 13/16 P aluminium. So kita masukkan balik dalam formula yang asal ni. P tembaga bersamaan dengan P tembaga tambah P zinc tambah P aluminium sama dengan 125 kN. Sekarang ni P zinc ni kamu tukar sebagai P tembaga. P aluminium tukar sebagai P tembaga. Berapa? Kamu ambil kat sini lah. Kamu ambil kat sini. P aluminium bersamaan dengan 16/13 P tembaga. P zinc bersamaan dengan 13/15 P tembaga. So masukkan dalam formula ni. Masukkan dalam formula ni. Masukkan dalam formula ni. So kira hanya tinggal P tembaga. Jadi bila ada P tembaga saja kamu boleh selesaikan lah. Boleh selesaikan, dapatlah P tembaga berapa. Dapatlah P tembaga berapa. Ini mungkin ada silap sikit. Sepatutnya 13/15. Ini 13/15. 13/15. Ini betul 16/13. Ini 13, ini 15. Jadi calculation line ni mungkin salah juga. Sebab kat sini 13/15. Jadi kira dah dapatlah P tembaga berapa. Kemudian dah dapat P tembaga berapa. Nak dapatkan aluminium dan zinc. Untuk aluminium masukkan kat sini. P tembaga berapa kat sini. Jadi tinggal P aluminium saja. Selesaikan P aluminium. P tembaga dah ada value. Jadi P tembaga tadi 36.93 contoh kat sini. Walaupun salah kat sini. Darabkan dengan 16 bahagi dengan 13. Dapatlah P aluminium. Untuk zinc. P tembaga 30 berapa tadi. Darabkan dengan 13 bahagi dengan 15. Dapat P zinc. Dapat ke semua nilai P.
dapat ke semua nilai P. Dapat ke semua nilai P. Nak dapat tegasan kena guna P masing-masing lah. Anda dapat P tembaga tadi bahagi dengan area tembaga. Area tembaga dah ada tadi, dia beri dalam soalan. P tembaga yang kita baru kira, P zinc yang kita baru kira, P aluminium yang kita baru kira, A ni pun dah diberi dalam soalan. A tembaga dah diberi, A zinc dah diberi, A aluminium dah diberi, tinggal nak kira saja. Ni baru dapat, kira dapatlah tegasan. Dia nak P dan juga tegasan. P dah ada, tegasan pun dah ada. Boleh try exercise yang ada. Boleh juga tengok contoh ni sekali lagi untuk buat exercise ni. Seterusnya adalah Hooke law, hukum Hooke. Hukum Hooke ni pemanjangan tidak berkadar terus dengan force. Material tidak berkadar terus. Stress tidak berkadar terus juga dengan strain. Ini berkadar terus maksudnya. Berkadar terus. The deformation change continuously with the load. Jadi bila load bertambah, pemanjangan bertambah. Kemudian bila stres bertambah, strain bertambah. Bila strain bertambah, stres pun bertambah. Sama juga yang ni. Bila pemanjangan bertambah, maksudnya force dia bertambah. Ataupun bila force bertambah, pemanjangan bertambah. Itu maksud hukum Hooke. Tapi ada limit lah. Ada limit. Ada limit. Ada material bergantung kepada sifat bahan itu sendiri. Bergantung kepada sifat bahan itu sendiri. Sifat bahan ni ada macam-macam lah. Ada fleksibel, ada elastik, plastik dan juga rapuh. Ini kamu boleh baca kat sini. Kita dah tahu elasticity bersamaan dengan tegasan bahagi dengan terikan. Ini yang kita dah belajar sebelum ni. Ataupun boleh guna juga formula elasticity bersamaan dengan force darabkan dengan length bahagi dengan delta L darabkan dengan A. Yang ni formula-formula yang kamu kena hafal lah. Ada kat sini semua. Stress equal to P over A. Strain equal to delta L over L. Ni kena hafal dua ni. Yang ni pun kena hafal. Yang ni pun kena hafal. Nak macam mana nak restructure formula pun kena hafal juga. Ni hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bila P bertambah, pemanjangan bertambah. Ini maksud yang hukum Hooke tadi. Bila P bertambah, load dia kenakan, pemanjangan pun akan ikut dia tambah. Tapi ada limit lah, macam saya cakap ada limit. Dia akan bila bertambah tapi pemanjangan dah tak bertambah. Ada satu limit dia tak boleh bertambah lah. Dia dah maksimum. Ataupun dia putus terus. Pemanjangan tu dia tak bertambah sebab dia dah putus. Ini adalah condition keadaan bila satu material tu dia ditarik secara tensile. Ditarik secara tensile, ditarik tegang. Besi ke, getah ke, kayu ke, kalau ditarik, inilah keadaan dia. Contoh besi, contoh tarik besi. Load bertambah, tarik kuat lagi, makin kuat. Dia tarik, besi tu akan memanjang sikit walaupun berapa mm. Load dikenakan kuat tapi bertambah berapa mm. So dia akan terus bertambah. Load dikenakan terus bertambah. Load dikenakan pemanjangan terus bertambah. Sampai dekat A. A ni adalah takat anjal dia lah. Maksudnya kalau load tadi kamu lepaskan, dia akan balik semula kepada panjang asal. Dia sampai point A ni.
sampai point A. Sampai point A ni kamu tarik sampai point A, kamu lepaskan balik getah. Contoh kamu tarik getah sampai satu tahap, kamu lepaskan balik, dia akan balik semula kepada panjang asal. Okey, panjang asal. Tapi bila getah tu kamu tarik lagi, melebihi takat A ni sampai ke B. Okey. Sampai ke B. Bila kamu lepaskan objek getah tu tadi, dia akan lebih besar daripada biasa. Dia kembali sikit, tapi dia tak balik semula kepada saiz yang asal. Getah tadi kamu tarik panjang, tapi dia tak balik semula kepada asal. Itu maksudnya load yang kamu kenakan tu dah dalam range A ke B ni. Okay? Dah lebih daripada yang dia dapat tanggung. Range yang dia dapat tanggung ni sampai A saja. Tapi kamu tarik sampai B, dia tak balik semula kepada panjang asal. Tapi kamu tarik lagi. Kamu tarik lagi getah tu sampai C. Sampai C. Kamu tarik teruskan kena load. Objek itu sebenarnya tak bertambah dah dia punya panjang. Dia tak nak panjang. Tak nak panjang. Kamu kenakan load, dia tak nak panjang. Kamu kenakan load, dia tak nak panjang. Sampai C. Kenapa dia tak panjang? Padahal kamu tarik lagi kuat. Kemudian dah tarik lagi kuat tu, kamu tarik lebih kuat lagi. Bila kamu tarik lebih kuat lagi, dia dah sampai D. Dia akan panjang balik. Dia akan panjang balik. Mula memanjang semula. Dia akan mula memanjang semula. Pada B dengan C ni dia tak panjang. Dia dah tak memanjang. Kamu tarik kuat tapi dia tak memanjang. Tapi pada C dengan D ni, kamu tarik lagi kuat lagi, dia akan mula memanjang semula. Dia akan panjang sampai D. Panjang sampai D. Kemudian dia akan D ni adalah maksimum lah yang dia benda tu dapat tanggung. Load yang kamu dapat tanggung. Kemudian kamu tarik lagi sikit, dia akan putus. Kamu tarik lebih sikit, dia akan putus. Maksudnya dia dah sampai tahap E. Tarik lebih sikit, load dikenakan lebih sikit, dia dah putus. Dia dah putus. Dia akan terus panjang. Dia akan terus panjang, dia putus. Putus tu adalah takat putus lah, end limit. So ada 5 keadaan bahan. 5 keadaan bahan. Mengikut hukum hook ni, dia sampai A. Yang lebih pada A, yang lebih pada hukum hook adalah B. B ni adalah plastic limit. A ni adalah elastic limit. Pada bahagian elastic limit ni, bila kita tarik, kita lepas, dia akan kembali kepada asal. Tapi selepas pada tu, dia dah tak kembali pada asal. Iaitu pada B. B plastic limit. Kemudian C adalah yield limit. Kena hafal ni. A, B, C, D, E ni keadaan ni. Bila diberi satu gambar rajah, dia lukiskan A ni apa, B ni apa, C ni apa, D ni apa, E apa. Kamu kena tuliskanlah A ni adalah elastic limit, B adalah plastic limit, C adalah yield limit, D adalah max load, dan E adalah end limit. End limit adalah takat putus. So kena hafal lah yang tu. Ini adalah cara-cara mengira dia. Menggunakan formula yang sama. Ini macam mana nak lukis. Kamu tulis lukis lah. 5, deformation dia 40. So naik 5, 40 kat mana? So tanda 1. Load dia 10, deformation dia 78. Load 10, deformation dia 78. Ni kat sini. So tanda lagi 1 titik kat sini. So tanda titik, dia akan jadi garisan macam ni lah. Dia akan jadi garisan seperti graf ni. Graf yang hook law ni. Bila kamu lukis semula. Kemudian kamu bolehlah kira modulus of elasticity. Boleh kira percentage of deformation, percentage of reduction area daripada graf. Ini ada contoh lah macam mana nak kira kecurunan graf. Kecurunan graf. Macam mana nak dapatkan nilai E. Macam mana first kena dapatkan kecurunan. Daripada nilai kecurunan tu, kita boleh dapatkan nilai modulus keanjalan. M ni adalah kecurunan tadi. Darabkan dengan L bahagi dengan A, kamu akan dapat nilai modulus keanjalan. Percentage of deformation
adalah change of length. Change of length ni kamu kena tolak sendiri lah. 260. Panjang seterusnya adalah 260. Daripada 200 ke 260 tu ada 60 change of length. So kamu tolak sendirilah. Bahagi dengan original length 200. So percentage of deformation adalah kena darabkan dengan 100, 30%. Okay. Reduction area. Reduction area ni kena ke area punya perbezaan. Okay. Area punya perbezaan. Yang asal tolak yang area yang terbaru. Okay. Bila kita tarik getah tu, contoh getah, area dia akan berkurang. So, area yang berkurang tu yang kita nak tolak. Ni area yang asal. Okay. Kemudian bahagi semula dengan area yang asal. Okay. Darabkan dengan 100. So, kira dapat percentage of reduction area. Okay. Okay, boleh cuba ni. Okay, exercise ni. Okay, buatkan graf. Buatkan graf. Dapatkan keturunan. Dapatkan modulus keandalan. Dapatkan percentage of deformation. Dapatkan percentage of reduction area. Okay. Itu sajalah untuk kita punya chapter 3 lah. Kamu boleh cuba. Okay, next kita akan masuk chapter 4 lah. Okay, sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.